Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita untuk bab yang terakhir ini, bab 9. Okey, hari ini cikgu nak ajar dua perkara. Yang pertama, bagaimana nak tentukan persamaan garis lurus itu selari ataupun tidak. Okey, kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan garis selari. Okey, garis lurus yang selari mesti mempunyai kecerunan yang sama. Okey, maksud dia M tu mesti sama. Okay, yang kedua, kita perlu tukarkan bentuk persamaan garis lurus kepada bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okay, kita tengok contoh bagaimana untuk dapatkan garis selari. Okey, ini contoh yang pertama, diberi dua persamaan garis lurus. Yang pertama, 3Y sama dengan negatif 6X tambah 3, dan kedua, persamaan yang kedua iaitu Y tambah 2X bersamaan dengan 14. Okey, kita ambil dulu persamaan yang pertama. Okey, kita buat satu per satu. Okey, persamaan yang pertama, mula-mula kita kena tukarkan kepada bentuk persamaan garis lurus iaitu Y sama dengan MX tambah C. Untuk tukarkan, kita kena pastikan perkali bagi Y iaitu nombor 3 tu perkali, jadikan dia sebagai 1. Okey, macam mana nak jadikan dia sebagai 1? Maka kita perlu bahagikan dengan nombor itu sendiri. Okey, jadi kita bahagikan dengan 3. Okey, bila kita bahagikan dengan 3, bermaksud semua nombor di sebelah kanan ini perlu dibahagikan dengan nombor 3. Okey, kita permudahkan. Mana yang boleh permudahkan, kita permudahkan. Okey, maka kat sini kita akan dapat Y bersamaan negatif 2X tambah 1. Maka persamaan ini dah memenuhi syarat untuk persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Di sini kita dah boleh cari kecerunan M iaitu negatif 2. Okey, seterusnya kita pergi kepada persamaan yang kedua yang diberikan daripada soalan, Y tambah 2X sama dengan 14. Okey, maka tukarkan dulu persamaan kepada bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okey, kat sini kita boleh pindahkan yang tidak berkaitan dengan Y iaitu 2X ni. Kita pindahkan pergi ke sebelah kanan, maka dia akan jadi negatif. Ya? Jadi negatif 2X tambah 14. Maka kat sini kita dah boleh dapat dah kecerunan untuk M iaitu negatif 2. Okey, ya? Negatif 2M X tambah C. Jadi negatif 2 ni adalah kecerunan dia. Okey, kat sini kita bandingkan kedua-dua kecerunan untuk persamaan yang pertama dan juga persamaan yang kedua. Memandangkan kedua-dua kecerunan ini adalah sama iaitu negatif 2, maka kita boleh katakan bahawa dua garis itu adalah selari. Ya, garis yang diberi yang daripada soalan ini. Sekarang kita pergi kepada contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua, diberi dua persamaan garis lurus. Okey, kita selesaikan satu persatu. Kita keluarkan dulu persamaan yang pertama iaitu 2X tambah 3Y sama dengan 3. Mula-mula tukarkan persamaan yang diberi kepada bentuk persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Okey, kita pindahkan 2X yang tidak berkaitan dengan Y ni. 2X pindahkan ke sebelah kanan. Memandangkan 2X ni nombor dia positif. Bila kita pindah ke kanan, dia akan jadi negatif. Okey, permudahkan. Kita akan dapat Y sama dengan negatif 2X per 3 tambah 1. Okey, di sini kita perlu cari M. Okey, M adalah negatif 2 per 3. Kita lihat kepada persamaan yang kedua pula, 2X tambah 6Y bersamaan dengan 12. Tukarkan kepada bentuk persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Pindahkan 2X yang tidak berkaitan ya. 2X ni pergi ke sebelah kanan. Kita pindahkan, dia akan jadi negatif. Okey, kemudian kita kena jadikan 6Y ni Y sahaja. Maksudnya kita jadikan perkali di depan Y bersamaan dengan 1. Maka bila nombor dia di sini adalah 6, kena bahagikan semua nombor dengan nombor 6 juga. Ya, di sebelah kanan juga kita perlu bahagikan dengan nombor yang sama iaitu nombor 6. Permudahkan.
dan kita akan dapat y bersamaan dengan negatif x per 3 tambah 2. Okey, di sini m adalah nilai dia negatif 1 per 3. Okey, kita abaikan x ni. Abaikan x, jadi nombor dia ada negatif di depan, maka jadikan x ni perkali dia sebagai 1. Jadi kita dapatlah m dia negatif 1 per 3. Okey, sekarang kita bandingkan m yang pertama dan m yang kedua. Okey, yang pertama negatif 2 per 3, manakala m yang pertama negatif 1 per 3. Kedua-dua m ni tidak mempunyai nilai yang sama. Tidak sama. Kalau tidak sama, maka garis adalah tidak selari. Contoh yang ketiga. Okey, kita selesaikan satu persatu. Persamaan yang pertama, y sama dengan 2x tolak 4. Okey, untuk persamaan ini, dia dah memang dalam bentuk persamaan garis lurus y sama dengan mx tambah c. Maka kita tak perlu tukar dah. Ya, kat sini kita dah boleh kenal pasti nilai kecurunan m, iaitu nilai dia 2. Okey, sekarang kita pergi kepada persamaan yang kedua, iaitu 3x tolak 4y sama dengan 2. Yang ini, persamaan ni dia bukan dalam bentuk persamaan garis lurus y sama dengan mx tambah c. Kalau bukan, kita kena tukarkan dulu. Ya, bila tukarkan, kita pindahkan 3x pergi ke sebelah kanan. So 3x tu dia akan jadi negatif. Sebab 3x ni asal dia positif, pindah ke sebelah kanan dia akan jadi negatif. Okey, kemudian kita kena jadikan y perkali untuk y ni 1, maka kita bahagikan semua nombor dengan negatif 4. Sebab perkali dia kat sini negatif 4, maka bahagikan balik dengan nombor dia, dengan perkali dia. Okey, pemudahkan ke semua yang mana boleh kita pemudahkan. So, akhirnya kita akan dapat 3x per 4 tolak 1 per 2. Okey, kenapa tolak bukan tambah? Sebab kat sini positif, negatif. Positif, negatif, kita akan dapat negatif. Kita permudahkan terus simbol. Okey, kat sini kecurunan dia adalah 3 per 4. Okey, bandingkan m. Bandingkan kecurunan pertama dengan kecurunan yang kedua. Tak sama kan? Bila tak sama, maka kedua-dua persamaan garis lurus itu adalah tidak selari. Seterusnya, kita nak menentukan persamaan suatu garis lurus apabila kecurunan dan satu titik pada garis lurus diberi. Okey, contohnya, kita nak tentukan persamaan garis lurus dengan kecurunan 1 per 2 dan melalui titik P, koordinatnya negatif 2, 3. Koordinat negatif 2, 3 ni, negatif 2 ni mewakili koordinat bagi X, manakala 3 adalah Y. Okey, tengok. Okey, mula-mula kita kena masukkan, ya, ataupun kita gantikan nilai yang diberi daripada soalan, iaitu nilai yang diberi kecurunan M 1 per 2, koordinat untuk X negatif 2 dan Y, koordinat untuk Y adalah 3. Okey, masukkan, gantikan dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Okey, bila kita masukkan, okey, terus masukkan kat sini, M 1 per 2 darab dengan X negatif 2 tambah dengan C. Okey, kat sini kita permudahkan. So, bila kita permudahkan, kita akan dapat negatif 1 tambah C. 3 bersamaan negatif 1 tambah C. Okey, kita nak cari C di sini. Bila kita nak cari C, negatif 1 kita boleh pindahkan ke sebelah kiri. Dia akan jadi positif. Maka nilai C kita dapat di sini iaitu 4. Kita masukkan nilai yang kita perolehi tadi dalam persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Okey, 1 per 2 adalah kecurunan, manakala C adalah 4. Maka persamaan yang kita perolehi di sini, Y sama dengan 1 per 2X tambah 4. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang kedua. Contoh kedua, tentukan persamaan garis lurus dengan kecurunan 2 dan melalui titik P, iaitu 3, 5. Pertama sekali kita kena gantikan kecurunan nilai X dan nilai Y di dalam persamaan. Okey, X dan Y ni, 3 dan 5 ni
daripada koordinat P yang diberi daripada soalan. Okey, masukkan. Y adalah 5, M kecerunan dia 2, X nilai dia 3 tambah dengan C. So kat sini kita akan dapat, untuk dapatkan nilai C, 6 adalah positif, pindah ke sebelah kiri dia akan jadi negatif. So C kita dapat nilai dia sebagai negatif 1. Okey, maka kat sini kita dah boleh buat satu persamaan garis lurus. Y sama dengan 2X tolak 1. Okey, kat sini kita boleh gunakan M bersamaan dengan 2 yang diberi daripada soalan dan C negatif 1. Kita masukkan saja dalam persamaan garis lurus. Y sama dengan MX tambah C. Maka jawapannya kita tulis sebagai Y sama dengan 2X tolak 1. Okey, seterusnya kita nak tentukan persamaan garis lurus yang melalui 2 titik. Contoh dia kat sini, dia beri 2 titik P dan Q. Dia beri titik koordinat bagi P 7 dan negatif 3 dan Q juga 4Y. Okey, kat sini mula-mula kita kena cari dulu kecerunan. Okey, ini adalah formula untuk mencari kecerunan. Okey, Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Okey, yang mana satu Y2 dengan Y1? Okey, kat sini kita boleh berikan nilai X1, Y1 dan X2, Y2. Okey, jadi maksudnya X1 tu 7, Y1 adalah negatif 3. Okey, masukkan saja nilai ni di dalam formula. Okey, tolakkan ya. Y2 nilai dia 9 tolak dengan Y1 negatif 3. Jadi 9 tolak negatif 3 per dengan X2 4 dan X1 7. Okey, kita tolakkan. Jadi kita pemudahkan, kita akan dapat negatif 4. Okey, jadi kecerunan adalah negatif 4. Seterusnya, kita masukkan nilai kecerunan di dalam persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Okey, untuk masukkan nilai, kita perlu ambil satu koordinat titik X dan Y sama ada P ataupun Q. Di sini cikgu pilih koordinat X4 dan Y9 iaitu titik Q. Okey, kita masukkan dalam persamaan garis lurus. Okey, kalau anak-anak semua nak gunakan koordinat P 7 negatif 3 juga boleh. Mana-mana pun boleh. Kalau kita gunakan salah satu masih lagi dapat jawapan yang sama. Okey, seterusnya kita masukkan nilai kecerunan negatif 4 ke dalam persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Kat sini kita gantikan. Okey, masukkan tadi, kemudian X sama dengan 4 dan Y sama dengan 9 dalam Y sama dengan MX tambah C. Di mana datangnya X sama dengan 4 dan Y sama dengan 9? Okey, X4 dan Y9 ni cikgu ambil daripada koordinat titik Q. Koordinat titik Q. Okey, kalau anak-anak nak gunakan koordinat P juga boleh. Sama je jawapan yang akan dapat nanti. Okey, kat sini cikgu nak gunakan nombor yang positif supaya lebih mudah. So, cikgu ambil X sama dengan 4 dan Y sama dengan 9. Okey, masukkan nilai X dan Y di dalam persamaan garis lurus. Okey, kita permudahkan. So, kita akan dapat 9 bersamaan dengan negatif 16 tambah C. Okey, cari nilai C. Okey, cari nilai C. Okey, kita pindahkan. Kita pindahkan. Okey, maka nilai C kita akan dapat di sini bersamaan dengan 25. Okey, jadi kita boleh masukkan terus nilai C dan juga nilai M kecerunan ke dalam persamaan garis lurus. Y sama dengan negatif 4X tambah 25. Okey, kat sini negatif 4 tu adalah kecerunan M yang kita dapat mula-mula tadi. 25 adalah nilai C. Contoh yang kedua, okey, diberi dua koordinat
K dan juga L. Mula kita cari dulu kecerunan. Di sini Y2 kita ambil sebagai 6 tolak dengan negatif 2 iaitu Y1. X2 8 tolak dengan X2 tolak dengan X1 iaitu negatif 4. Okay, kita permudahkan, jadi kita akan dapat nilai M kecerunan dia iaitu 2/3. Okey, seterusnya kita gantikan nilai kecerunan ke dalam persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Okey, sebelum kita gantikan, kita kena pilih salah satu koordinat sama ada K ataupun L. Okey, kat sini cikgu pilih koordinat L. Cikgu pilih koordinat L untuk masukkan ke dalam persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Okey, kita masukkan nilai Y 6, M kecerunan dia 2/3 darab dengan X iaitu 8 tambah C, kita permudahkan. Untuk dapatkan nilai C, kita pindahkan 16/3 ke sebelah kiri. Okey, yang ini nombor positif. Bila pindah ke sebelah kiri, dia akan jadi negatif. Dia akan jadi tolak. Okey, jadi C kat sini nilai dia 2/3. Okey, jadi kita boleh masukkan terus C dan juga M ke dalam persamaan garis lurus iaitu Y sama dengan 2/3X tambah 2/3. Okey, 2/3 tu adalah kecerunan yang kita dapat tadi, M, dan C nilai dia 2/3. Okey, itu saja untuk hari ini. Cikgu harap anak murid cikgu semua boleh faham apa yang cikgu ajar hari ini. Kita jumpa di lain masa. Sekian, terima kasih.